Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kepada kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini menyambung kelas mengajian kita berkenaan dengan ringkasan Sahih Muslim. Bila kita sampai ke akhir itu, kita dalam tajuk bab berkenaan dengan kelebihan Al-Quran dan surah-surah Al-Quran, dan kita habiskan pada minggu yang lalu. Kita ambil berkenaan dengan kelebihan Fatihah, Fatihah Kitab dan juga Ayatul Kursi serta penutup surah Al-Baqarah. Kelebihan Al-Fatihah, Fatihah Kitab, Ayatul Kursi dan penutup surah Al-Baqarah. Dan kita terangkan berkenaan dengan apa maksud daripada kata-kata malaikat kepada Nabi SAW berkenaan dengan penutup surah Al-Baqarah tu dan juga Al-Fatihah tu. Dia kata lan taqra bi harfin minhuma illa utitahuma, tidak dibaca engkau dengan satu huruf daripadanya kedua-duanya melainkan engkau diberikan akan dia. Okey, ataupun daripada dia maksud dia adalah berkenaan dengan permintaan yang ada dalam ayat tersebut. Itu dalam surah Al-Fatihah minta hidayah, dalam akhir surah Al-Baqarah minta ampun. Okey, ada kata pahala dia, Allah alam, tapi kita kata itulah yang dikatakan. Kemudian yang seterusnya hadis yang berkenaan dengan akhir surah Al-Baqarah tu, bila disebut kafatahu, memadai untuk dia, memadai untuk baca surah lain, ayat lain dan sebagainya lah. Itulah dalam kata-kata Imam Nawawi rahimahullah, tu dah pendapat. Okey, jadi jangan tinggalkanlah untuk jadi amalan. Yang terakhir berkenaan dengan Ayatul Kursi. Berkenaan Ayatul Kursi, dia adalah ayat paling agung dalam Al-Quran. Mana Ubay bin Ka'ab ditanya oleh Nabi SAW, dan bila dia ditanya, dijawab benda berkenaan, dan Nabi setujulah dengan benda tersebut. Baik, ada kot, entah YouTube ada siaran, tengok kan kat sini ada tulis rekod. Tak ada rekod ada rekod, ada YouTube. Okey, tak tahu kenapa. Okey, baik. Baik, hari ni kita masuk bahagian baru, masih lagi berkaitan dengan tajuk kelebihan Al-Quran ataupun kelebihan surah Al-Quran. So dia berkait rapat dengan tajuk masalah solatul lail, solat tambahan solat malam, sebab kita nak digalakkan membaca apa yang mudah untuk kita Al-Quran. Tapi sebenarnya ada surah yang sepatutnya kita usahakan untuk kalau masa qiyam lail ataupun tahajud, patutnya kita ambil surah tentulah, untuk pasal Nabi sendiri pun baca Quran panjang kan, baca surat panjang. Jadi apa surah-surah yang patut kita baca? Baik, seterusnya mi'ah wa arba'ata asyar, mi'ah wa arba'ata asyara wa mi'ah arba'ata asyara mi'ah. Bab fadli suratil kahfi, babu fadli suratil kahfi wa tanazzulu as-sakinatu inda qira'atiha, wa tanazzulu as-sakinatu inda qira'atiha. 390 Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala kana rajulun yaqra'u suratal kahfi, kana rajulun yaqra'u suratal kahfi, kana rajulun yaqra'u suratal kahfi. Kana rajulun yaqra'u suratal kahfi wa indahu farasun marbutun bishantaini, wa indahu farasun marbutun bishatanain,
بشطنين فتوشته سحابة فجعلت تدور وتدنو وجعل فرسه ينفر منها فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن تلك السكينة تنزلت للقرآن 391 و300 عن أبي سعيد بن الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أسيد بن خدير بينما هو ليلة يقرأ في مربده إذ جالت فرسه فقرأ ثم جالت أخرى فقرأ ثم جالت أيضا فقال أسيد فخشيت أن تطأ يحيى فقمت إليها فإذا مثل الذلة فوق رأسي فيها أمثال السرج أرجت في الجو حتى ما أراها قال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن خدير فقال فقرأت ثم جلس أيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن خدير قال فقرأت ثم جلس أيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن خدير قال فانصرفت وكان يحيى قريبا منها خشيت أن تطأه فرأيت مثل الذلة فيها أمثال السرج أرجت في الجو حتى ما أراها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تسمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم اثنين وتسعين وثلاثمائة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
Man hafiza 10 ayatin min awal surah al-kahfi usima min ad-dajjal. Man hafiza 10 ayatin min awal surah al-kahfi usima min ad-dajjal. Usima min ad-dajjal. Wa fi riwayatin min akhir al-kahfi. Wa fi riwayatin min akhir al-kahfi. Baik. Arba'ata asyara wa mi'ah. Arba'ata asyara wa mi'ah. Bab fadlu suratil kahfi wa tanazzulul malaika wa tanazzulu as-sakinatu 'inda qiraatiha. Bab kelebihan surah Al-Kahfi dan turunnya ketenangan ketika pembacaannya. Ketika pembacaan itu surah Al-Kahfi. Anil Bara, daripada Al-Bara bin Azib. Al-Bara bin Azib. Al-Bara bin Azib qala kana rajulun yaqra'u surat Al-Kahfi. Kana rajulun, dahulunya seorang lelaki, dahulunya ada seorang lelaki, dia cerita tak sebut nama okey. Dahulunya seorang lelaki yaqra'u surat Al-Kahfi, membaca surah Al-Kahfi. Membaca surah Al-Kahfi. Wa ila jambihi, dan di sebelah dia hisanun, ada hisanun, atau sesuai kata farasun. Jadi Bukhari kata farasun, dan kata ni hisan, kuda lah. Kuda banyak nama dalam bahasa Arab. Antara makhluk yang banyak nama adalah kuda. Macam pedang pun banyak nama juga. So dia kata kat sini ketika mana lelaki tu membaca surah Al-Kahfi, di sini dia ada dia kata farasun, seekor kuda, marbutun bisyatanain dengan dan syaitan dua tali, syaitan tu tali. Okey. Ada kata tali yang panjang. Syaitanain, dua tali yang panjang lah. Maka sedang dibaca macam tu, fataghashathu sahabatun. Lalu telah melingkungi terhadapnya itu kuda tu kuda tu sahabatun, satu awan. Satu awan. Satu awan. Okay, satu awan dia kata mana kata awan? Inilah kita nampak macam kelompok awan lah. Okey. Macam apa? Macam asap kan. Tu tak kata asap sebab apa? Sebab asap dia panas dan juga dia menyakitkan. Adapun awan dia terdiri daripada air. Bila kita macam kita datang dengan tempat kabus, dia sejuk, bukannya panas. Itu ada beza. Sebab tu kenapa penggunaan istilah nebula oleh orang-orang Greek untuk tempat terjadinya bintang adalah salah sebenarnya. Sebab nebula ni dia maksud dia awan. Nebula ni maksud dia awan. Awan permulaan bintang tu dia katakan nebula. Tapi sedangkan nebula ni bintang yang kita nampak macam asap tu, dia asap. Sebab tu Allah kata langit tu asalnya ada dukhan. Allah ucapkan kepada langit akan perintah ketika dia dalam keadaan asap. Pembentukan apa dalamnya semua dengan kepanasan, bukan dengan sejuk. So ada beza istilah. Jadi cuma kat sini dia kata melingkungi terhadap kuda dia satu sahab, satu awan. Faja'alat taduru wa tadnu. Lalu kuda dia jadi apa? Berputar dan juga mendekat. Mana jadi kecil-kecil lah, pusing, kejap pusing, kejap datang dekat kat dia. Okey, waja'ala dia kata faja'alat taduru wa tadnu waja'ala farasuhu yanfiru minha. Mana apa? Dia awan tu mendekat dekat kuda tu dan berpusing-pusing, dan kuda dia pula yanfiru minha, lari daripada awan tersebut. Kuda lari daripada awan tersebut. Mana ja'alat taduru, mana awan yang turun tu, yang turun pada kuda, pada sahabat ni yang tengah baca Quran, baca surah Al-Kahfi. Tapi ni ada
lain sebab sebenarnya apa yang maksud kata turun ni, betul lagi hadis kedua tu kata turun malaikat tu sebenarnya kalau ikutkan kepada dalil lafaz yang lain datang yang Ibn Khudair tu sebenarnya dia yang dia baca adalah suratul Baqarah. Suratul Baqarah. Orang riwayat Bukhari datang suratul Baqarah. Cuma yang sekarang ni yang kita tengah bincang ni disebut tentang surah Kahfi. Dia tak ada pertentangan, tak ada pertentangan sebab mungkin kisah tu berlainan. Dalam kisah ni tak sebut anak. Nanti yang kisah tu lagi ada sebut anak. Baik. Jadi maksudnya awan tu turun lalu mendekat dan juga berpusing. Wa ja'ala farasuhu yanfiru minha, dan kuda dia pula lari daripada sibuk lari daripada apa? Daripada awan tersebut. Cuba lari daripada awan berkenaan. Okey. Falamma asbahat, apabila pagi, masuk waktu pagi, gitu. Okey. Apabila masuk waktu pagi dia tu, falamma asbahat atan Nabi SAW, datang kepada Nabi SAW. Datang kepada Nabi SAW. Fadzakara dzalika, lalu disebut perkara itu. Mana apa yang jadi disebut kepada Nabi SAW. Apa yang jadi bila dia baca Quran, itu kat sini lebih spesifik, dia baca surah Al-Kahfi. Lalu kuda dia didatangi, diturun kepada dia ketika itu satu awan yang melingkungi dan juga berputar-putar mendekat kepada dia. Lalu kuda tu lari, sibuk nak lepaskan diri. Bila bangun pagi dia cerita dengan Nabi apa yang jadi, maka Nabi kata faqala, baginda bersabda, tilkas sakinatu nazalat lil Qur'an, tanazzalat lil Qur'an. Itulah as-sakinah, ketenangan. Tanazzalat lil Qur'an, yang turun kerana Al-Quran. Yang turun kerana Al-Quran. Kerana membaca Al-Quran ni dia kata antara perkara yang memberikan ketenangan kan. Ni dia kata turun ketenangan. Okey. Kerana Al-Quran. Tapi kisah ni yang Al-Kahfi ni Al-Kahfi. Tak sebut anak, tak sebut berkenaan dengan dia berhenti solat pada yang ni, tak cerita berhenti solat. Okey. Dia terus cerita. Tapi yang kedua nanti kita baca ada berhenti solat. Cuma ni Al-Kahfi. Secara umumnya ketenangan ketenangan turun, dan ketenangan itu ketenangan ni apa maksud dia? Dia dalam Quran Karim dan juga hadis Nabi SAW datang kalimah ketenangan ni banyak. Ketenangan ni banyak. Contoh macam kalau dalam Al-Quran Karim, As-Sakinah. As-Sakinah tu dalam Quran, kalau ni lah tanpa alif lam kot, mudah sikit. Tanpa alif lam datang sekali dalam surah Al-Baqarah. Yang datang dengan alif lam dua kali dalam surah Al-Fatihah ayat 4, surah Al-Fatihah ayat 18. Kemudian ketenangannya itu beri Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 26, dalam surah Taubah 40, dan dalam surah Al-Fatihah 26. So kalau kita faham kat sini, dalam Quran Karim kalimah ni berulang. Dan dalam hadis Nabi pun sebenarnya berulang juga kalimah sakinah. Tapi apa maksud dia? Maksud sakinah ni, Ibn Jarir At-Tabari mengatakan bahawa daripada Ali bin Abi Thalib, dia kata sakinah ni adalah dia adalah angin yang bertiup yang mempunyai wajah seperti manusia. Ni kata. Ada kata dia adalah angin yang ada dua kepala. Dan ada yang kata yang daripada binjab, dia ada kepala angin yang ada kepala seperti kepala kucing. Dan daripada Rabi' bin Anas, dia kata matanya bercahaya. Dan Sudi dia kata sakinah ni satu bejana daripada emas dalam syurga yang dibasuh dalamnya kalbu para anbiya. Ada yang kata bahawa sakinah tu adalah apa yang dilemparkan oleh Musa pada kepingan Taurat dan juga tongkat. Ada kata Rahab bin Munabih, yang ini paling kuat lah. Sakinah ni kata roh min Allah, satu bantuan ataupun
satu ketenangan daripada Allah Taala, satu bantuan dari Allah Taala. Dhahab bin Muzahim kata rahmat, sakinan dari rahmat. Okey. Daripada ni juga apa Wahab bin Munabbih juga kata, Dhahab bin Muzahim kata, dia kata sakinah ni adalah ketenangan kalbu. Dan ini yang dipilih oleh Imam Tabari lah. Dia kata bahawa ia adalah ketenangan, ketenangan, ketundukan. Lafaz tadi yang kedua tu yang kata tentang apa disebut malaikat tidak disebut apa sebagai ketenangan. Dalam hadis disebut ketenangan. Dan ada yang kata ada apa hadis yang datang menyebut bahawa ketenangan ini turun pada semua yang baca Quran, tak kira surah apa. Tak kira surah apa. Ini kita inilah yang pentingnya kita kejar. Kalau disebut kat sini turun ketenangan, kat tadi turun malaikat, kita buat dua-dua. Bukannya kita buat salah satu saja. Jangan malas daripada beramal. Sebab kita tahu amal mana kita yang Allah Ta'ala terima. Baik. 391. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri. Dan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair ni sebenarnya dia salah seorang di antara Nuqaba yang datang, yang datang bai'ah. Dia 12 orang yang antara yang datang bai'atul Aqabah yang pertama. Bai'atul Aqabah yang pertama, dia adalah yang datang. Usaid bin Khudair bin Simak bin Atiq bin Rafi' bin Ri'im ibn Qais dan dia bin Abdul Ashhal Al-Ashhali Al-Madani Al-Ansari. Okay. Dia salah seorang nakib daripada Aus. Aus. Daripada kabilah Aus, dia adalah nakib. So jadi waktu time sebelum 70 lebih yang datang jumpa Nabi, Bai'atul Aqabah yang pertama, dia antara yang hadir. Usaid bin Khudair. Banyak kalau kita baca kisah-kisah yang datang, macam Nabi SAW konsult, dia tanya pendapat, dia bagi perkara, ada. Okey, ini sahabat Nabi Usaid bin Khudair, dia terkenal. Tapi okey, mencerita kisah ni Abi Sa'id Al-Khudri yang ceritakan. Abi Sa'id Al-Khudri yang ceritakan. Okey, akan apa cerita tersebut. Dia yang ceritakan cerita berkenaan. Okey. Okay. So, jadi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia yang ceritakan daripada Usaid. Okay, dia ceritakan macam-macam kisah. Kadang ada kisah Bilal tapi cerita oleh Abu Hurairah. Semua tu biasa berlaku. Sahabat menceritakan tentang sahabat yang lain, ataupun perbualan mereka yang lain tu dengan Rasulullah SAW. Okay, dia kata dia kata Ana Usaid bin Khudair. Okey, dia kata bahawa Usaid bin Khudair, Usaid bin Khudair kata bahawa Usaid bin Khudair bainama huwa lailatan, sedang mana dia pada satu malam membaca yaqra'u fi mirbadihi, membaca pada mirbat. Mirbat ni adalah tempat yang dijadikan panjang tamar untuk dia mengering. Untuk biarkan tamar mengering, ada mirbat. Dipanggil sebagai mirbat. Mirbadihi. Jadi maksud dia dekat kebun dia lah. Perbuatan dia dekat kebun dia. Biasanya orang akan uruskan tamar untuk dikeringkan sebagai dekat kebun dia sendiri. Dia kata dia sedang baca dalam kebun dia. Tak sebut kat sini apa, tapi kalau kita lihat dalam lafaz Sahih Bukhari sebutkan bahawa yang dia baca ketika itu adalah suratul Baqarah. Dia dekat dalam tak sebut surah apa. Dan memang kita kata macam kita sebut tadi, boleh tak pelik kalau berlaku berkali-kali untuk dia. Mana ketika ni turun ketenangan, ketika ni turun malaikat. Kita baca ni. Baik. Dia sedang dia membaca di mirbat dia. Idjalat farasuhu, tiba-tiba menumpat. Kuda dia menumpat.
faqara'a, maka dia teruskan juga baca. Walaupun kuda dia lompat, dia terus baca. Thumma jalat ukhra faqara'a. Kemudian kuda dia lompat-lompat lagi, kan? Lompat kuda dia, dia terus baca juga. Dia teruskan baca juga. Thumma jalat aidan, kemudian kuda dia terus juga lompat-lompat. Qala Usaid berkata Usaid bin Khudair, fa khasyitu an tata'a Yahya. Dan aku bimbang dia akan pijak Yahya. Itu dia bawa anak dia sekali. Ini yang kita berbeza dengan kisah yang awal. Yang kuda dia macam-macam, dia tak kisah pasal dia teruskan baca. Tapi ini dia berhenti. Mana dia bimbang bahawa kuda tu akan terpijak anak dia. Fakum tu ilaiha, aku pun bangun kepadanya. Dalam suatu dalam tu sebut surah Al-Baqarah. Okey, dia kata apa? Okey. Dia kata aku pun bangun kepadanya. Dia bangun kepadanya. Fa idza mislu dhullati, tiba-tiba mislu dhullati seumpama dhullah. Dhullah ni tadi apa sebut macam awan lah, macam awan. Kullu syai'in adallaka fa dhullah. Mana apa sahaja payung kita, maka dia adalah dhullah. Macam kalau ada dahan ke ranting ke apa pada kita yang memayung kita, dia dhullah. Okey. Fa idza mislu dhullati, tiba-tiba dia bangun kepadanya, tiba-tiba dia bimbang anak dia kena pijak, kan? Dia bangun pada kuda dia. Jalat aidha, kan? Fakum tu ilaiha, aku bangun kepada kudaku. Fa idza mislu dhullati, tiba-tiba ada seumpama dhullah, awan. Fauqa ra'si, di atas kepalaku. Fiha amsalu as-suruji, dalam awan tersebut seumpama ada suruj, pelita-pelita. Mana maksudnya awan tu bercahaya lah. Aradat fil jawi hatta ma araha. Dia naik ke langit, naik ke udara sehingga aku tidak melihatnya lagi. Asalnya dia nampak tapi benda tu naik sampai hilang. Qala kata Usaid bin Khudair, qala faghadawtu ala Rasulillah. Bila aku telah bangun pagi jumpa Rasulullah SAW. Faqultu ya Rasulullah, aku kata wahai Rasulullah, bainama anal barihata, sedang aku semalam, min jawfil laili, di tengah malam, aqra'u fi mirbadi, aku baca di tempat pengiringan tamarku, mirbat aku, itu tempat kering tamarku. Idjalat farasi, tiba-tiba tengah aku baca tu melompat kudaku. Maka faqala Rasulullah SAW, Iqra bin Khudair, bacalah wahai Ibn Khudair. Qala faqara'tu, dia kata faqara'tu thumma jal aidha, aku baca, aku teruskan baca, kemudian dia melompat juga. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, Iqra bin Khudair, bacalah wahai Ibn Khudair. Qala, dia kata faqara'tu, aku pun terus baca. Thumma jal aidha, kemudian dibangkit lagi, kuda tu melompat lagi. Faqala Rasulullah SAW, maka bersabda Rasulullah SAW, Iqra bin Khudair, bacalah wahai Ibn Khudair. Kata qala fansaraftu wa kana Yahya qariban minha. Dia kata maka aku pun selesaikan solat. Dia berhenti solat dan Yahya berada dekat daripada kuda tersebut. Dia kata khasyitu an tata'ahu, dan aku bimbang kuda tu akan pijak dia. Itu pijak Yahya bin Usaid. Dia kata fara'aitu misla dhullati, lalu aku ternampak seumpama dhullah, bayangan awan di atas kepala. Fiha amsalus suruji, padanya atau dalamnya ada seumpama pelita-pelita. Aradat fil jawi hatta ma ra'aha, dia naik ke langit sampai tadi siapa melihatnya. Dia tak melihatnya lah, dia tak ma'araha, aku tak nampak dia. Faqala Rasulullah SAW, tilkal malaikatu, itulah para malaikat, kanat sedang mendengar kepada engkau. Walau qara'ta la asbahat rairahan nasu ma tastatiru minhum. Kalau kau terus baca, jika kau teruskan baca,
saya akan bangun pagi apa dia akan masuk pagi, melihatnya orang ramai tidak tersembunyi daripada mereka. Maknanya dia tak tersembunyi daripada orang ramai. Kalau kata kau teruskan baca, maka subuh ni, pagi ni, semua orang dapat lihat dia di atas kebun kau. Okey. Jadi macam kita sebutkan tadi, hadis ni sebenarnya datang dengan pernyataan dalam Bukhari. Dalam Muslim tanpa sebut dari siapakah sahabat yang baca Quran tu dan surah apa dibaca tak sebut. Tapi bila kita lihat dalam lafaz Sahih Bukhari, dia disebut suratul Baqarah. Surah Baqarah. Yang mana turun para malaikat kena mendengarnya. Ini tak ada penentangan sebab sakinah tu boleh maksud dengan benda lain. Bukan semestinya malaikat. Sedangkan yang ini yang kita tengah bincang ni adalah hadis tentang Nabi kata malaikat turun dan mendengar bacaan sahabat tersebut. Okey, faham? Jadi maksud dia yang dua kisah berbeza, berulang, tak pelik, tidak pelik. So dalam yang pertama tadi, yang hadis yang pertama, dia datang dengan lafaz tanpa sebut siapa nama lelaki berkenaan, Al-Bara' bin Azib. Okey, tak sebut siapa nama. Tapi kalau ni kata yang kedua ni, daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia nama. Sahabat sebab adalah Usaid bin Khudair. Jadi apa kita kata apa? Dia boleh laku berkali-kali. Tak ada masalah. Satu yang Al-Bara' bin Azib dengar, satu lagi daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. So dia kena faham macam tu. Jangan lagakan dalil. Banyak orang kadang-kadang bila datang keadaan macam ni, terus dia kata pilih salah satu. Itu masalah dia. Sepatutnya tak berlaku macam itulah. Sepatutnya kita tak ada pilih salah satu. Kita boleh pakai semua. Cuma pada waktu apa sekian, pada waktu yang lain pula. Itu lebih tepat. Lebih tepat daripada kita lagakan kemudian kita berakhir dengan tak sahih. Itu lebih masalah. Lebih masalah. Okey. So dalam jadi malaikat turun kerana mendengar akan bacaan dia. Malaikat turun kerana mendengar bacaan dia. Okey. Dia kata pertama kuda turun melompat. Okey, itu antara pertama yang kita kena ambil. Kuda makhluk Allah Taala, malaikat makhluk Allah Taala, dia tak ada masalah bila malaikat datang kuda tak takut. Tak ada, dia takut. Dia macam kebimbangan. Jadi beza dia masalahnya sekarang ni daripada tajuk pembacaan Al-Quran ini kelebihan yang kita kena kejar lah sebenarnya. Macam saya kata tadi, benda ni boleh jadi semua Quran boleh jadi sebagai surah yang ada kelebihan untuk disegerakan. Okey, baik. Dia kata malaikat turun. Jadi kemudian yang ketiga selain itu kita kata ini yang kita kata dalil berkenaan dengan bagaimana bila malaikat datang syaitan lari. Sebab tu bila kita kata bila orang nak baca, kita bincang tu, baca Al-Baqarah, maka dijaga rumah dia 3 siang daripada syaitan, daripada jin. 3 malam macam tu juga. So sentiasa dengan keadaan dia dapat pendinding daripada suratul Baqarah. Okey. Dia dibincangkan, kita kata kenapa jadi kan? Ya betul. Baca surah Kahfi ada datang Imam Syekh Al-Albani rahimahullah ada sebut berkenaan malam Jumaat. Tapi yang sahihnya tanpa sebut malam mana. Bahkan bila sebut tentang satu Jumaat tu maksud dia adalah seminggu sampai minggu depan. So, orang Arab menggunakan istilah Jumaat untuk minggu. Satu minggu. Macam Melayu dulu pakai sepekan. Untuk orang yang untuk tempoh bagi seminggu sekali ada orang akan adakan pasar jualan. So dia bagi pekan Rabu. Pekan untuk asal nama pekan tu digunakan untuk panggil untuk tempoh jarak masa. So ini memang kita kata dari segi asasnya memang kita kata bila malaikat turun, ni refresh balik bila malaikat turun maka syaitan akan lari. Itu tajuk dia. Dan bahkan daripada hadis yang datang berkenaan dengan pembacaan surah Al-Baqarah tu,
malaikat turun dan kekal dekat situ sampai berapa hari. Tapi kerana diarahkan untuk naik, dia naiklah. Kan jadi beza dengan sakinah tadi. Yang sakinah tadi, ketenangan tadi, dia turun dan tak kekal. Kalau mungkin sahabat Nabi tu baca Al-Kahfi sampai habis sekalipun tak kekal, tapi yang satu lagi ni kekal. Kesan efek dia tu ada, sampaikan Nabi kata kalau kau teruskan baca Gunung Khudair, nescaya orang ramai akan melihat dia akan jadi waktu pagi, ia dilihat oleh orang ramai. Maksudnya awan yang bercahaya tu akan dilihat oleh orang ramai pada waktu pagi esok. Dia takkan tersembunyi. Bila waktu malam tu dia seorang nampak dia, kalau dia habis kat Al-Baqarah, maka benda tu kesan pada semua orang. Ni fahamkan betul Cuma ala kulihat bila kita jumpa hadis ni ataupun kita bincang hadis ni, kita tak ada lagakan, kita ambil mana yang kita boleh amal, mana kita boleh amal. Okey, baik. Seterusnya kejap ni. Okey, Isnin wa tis'in wa salasmi'ah, 392 dia kata Wan Abi Darda, daripada Abi Darda radhiyallahu anhu. Abi Darda radhiyallahu anhu dia kata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bagi dia bersabda, man hafidha asyra ayatin, siapa yang menghafal 10 ayat. Mereka menghafal 10 ayat. Okay. Barang siapa membaca 10 ayat min awwali surat Al-Kahfi, daripada awal surah Al-Kahfi. Di awal surah Al-Kahfi, usima minad dajjal, dilindungi dia daripada dajjal. Barang siapa membaca 10 ayat awal daripada surah Al-Kahfi, dilindungi dia daripada dilindungi dia daripada dajjal, benda fitnah dajjal. Okey, wa fi riwayatin, ada riwayat yang lain, min akhir al-kahfi, daripada akhir kahfi. Okey. Okey, riwayat yang datang sebenarnya tentang pembacaan, kebanyakannya, keseluruhannya datang daripada lafaz pada awal surah Al-Kahfi. Ada riwayat yang datang kata akhir surah Al-Kahfi. Sebut akhir Ada riwayat yang datang kata akhir. Yang riwayat yang lain banyak dia kata awal surah Kahfi. Okey. So jadi kita sebenarnya ikut pada kalau setengah para ulama tarjih lah. Dia kata yang paling kuat, paling banyak adalah bahagian awal. Dia kata yang belakang akhir tu tak sekuat mana. Dia punya riwayat tu kalau bandingkan tak sekuat Allah, tapi riwayat tu semua sahih. Semua tu adalah sahih. Okey. Kita kata cara penggunaan dia, masa kita sebutkan hari tu, orang tu bila Dajjal dijumpa juga, dia pusing ke sana pusing sana, cuba lari, tiba-tiba Dajjal masih lagi datang. Maka untuk mengelakkan daripada Dajjal buat benda-benda pelik pada dia, maka dia kena baca pengertian bahawa dia kena hafal, macam Haji ni kata kena hafal. Satu, kedua, tak perlu kepada rujuk mushaf. Ini kita kata penyelamatan yang Nabi SAW suruh dibuat. Penyelamatan yang Nabi suruh untuk buat. Sebab kita tak nak Dajjal expose kita, tunjuk pada kita, show pada kita benda-benda yang ajaib ini dulu buat. Yang Nabi kata Allah Ta'ala izinkan untuk satu waktu. Apa yang Allah Ta'ala tak bagi balik dia buat. Itu contoh yang kita faham lah. So basic dia yang kita kata Al-Kahfi ni dibaca tu untuk itu lah, untuk kita kalau jumpa Dajjal. Adapun macam zaman sekarang yang dibuat oleh setengah-setengah masjid atau surau, pembacaan potongan tersebut daripada Quran oleh imam atau qari, kemudian dia semua ikut sama. Kalau dia kata seorang baca dan dengar, kita faham. Jadi kaedah yang macam kita sebut tu, bahawa Nabi SAW dahulu dengan para sahabat, bila seorang baca Quran, lain akan diam. Itu cara betul dia. Adapun semua baca serentak, tak ada.
Tidak ada datang dari Nabi SAW, tak warid bahawa Nabi SAW mengajar para sahabat untuk berdoa sedemikian. Seorang berdoa, lain aminkan. Okey. Itu betul. Okey, jadi baca kalau ikutkan kat sini seperti awal. Ada yang kata okey, kenapa? Ada kata kenapa apa dapat sedemikian. Kenapa? Akhir kenapa Dajjal stop daripada ganggu bila kita baca. Wallahu a'lam, ini mukjizat Al-Quran lah kita kata. Ada juga yang katakan kerana pada awal surah Kahfi tu diceritakan berkenaan pemuda yang menyelamatkan nyawa dia lari. Macam diorang juga lari tinggalkan Dajjal, tak nak duduk dengan Dajjal. Lari. Diorang nak menyelamatkan diri dan tak inginkan keajaiban. Keajaiban tu yang ditumpukan kepada hamba apa dia kata keajaiban dah, keajaiban yang mana dalam tentang penyelamatan pemuda tu, kemudian tidur mereka lama. Jadi itu semua tu adalah di antara kekuasaan Allah Taala yang Dajjal mungkin tak boleh buat lah, tak boleh buat. Allah, tapi itu basic yang dikatakan kenapa. Tapi balik pada asal kita balik kenapa, sebab apa Nabi sabdakan, bukan sebab kerana fadilat-fadilat yang kita bayangkan. Ya. Maksudnya daripada awal surah Kahfi, jaga Dajjal. Itu. Dan ada kata akhir yang saya kata tadi, akhir tidak kuat. Jadi daripada sekarang insya-Allah beramai-ramailah kita semua sekali ingat memorization atau cuba menghafal 10 ayat awal surah Al-Kahfi. Tak banyak pun 10 ayat awal. Banyak benda lain lagi, lirik lagu kita hafal dan sebagainya, tapi yang ini tak ada siapa nak belajar. Baik. Seterusnya khamsata asyara wa mi'ah. Khamsata asyara wa mi'ah. Bab fadli qiraati qul huwallahu ahad. Bab fadli qiraati qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. 393 wa an Abi Darda anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayajizu ahadukum an yaqra'a fi lailatin thuluthu Quran. Ayajizu ahadukum ayaqra'a fi lailatin sulutsal Quran. Qalu wa kaifa thuluthul Quran? Qala qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Wa fi riwayatin Inna Allah jazza al-Qur'ana thalath ajza. Inna Allah jazza al-Qur'ana thalath ajza. Faja'ala qul huwallahu ahad juz'an min ajza'il Qur'an. Faja'ala qul huwallahu ahad min ajza' faja'ala qul huwallahu ahad juz'an min ajza'il Qur'an. 94 wa 300 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihshidu fa inni sa'aqra'u alaikum sulutsal Qur'ani. Ihshidu fa inni sa'aqra'u alaikum sulutsal Qur'ani. Fahasyadan nasu fahashada man hashada thumma kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam faqara'a qul huwallahu ahad thumma dakhala faqala ba'duna li ba'din inni ara hadha khabaran ja'ahu minas sama'. Inni ara hadha khabaran ja'ahu minas sama'. Fadhalika alladhi adkhalahu. Thumma kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inni qultu lakum sa'aqra'u 'alaikum thulutsal Qur'ani. Inni qultu lakum sa'aqra'u 'alaikum thulutsal Qur'ani
Ala innaha ta'dilu thulutsal Quran. Ala innaha ta'dilu thulutsal Quran. Okey. Dia kata okey, salah sumia. خمسة وتسعين وثلاثمائة خمسة وتسعين وثلاثمائة وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله جعله baik. Okay, bab 115 bab fadli qiraati qul huwallahu ahad. Bab kelebihan membaca qul huwallahu ahad. 393 an Abi Darda daripada Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi SAW daripada Nabi SAW. Abu Darda ni yang disedarakan dengan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi yang kita pernah ceritakan dulu macam mana Salman Al-Farisi tegur dia. Sebab dia rasa macam dia tak boleh nak bersih berdosa dan sebagainya. Lalu dia buat ibadat melampau sampaikan tak sentuh isteri dan sebagainya. Isteri dia tak macam cantik untuk dia dah. Jadi itu Abu Darda yang sama lah. Abu Darda yang sama. Okay. Dia kata qalu anin Nabi daripada Nabi SAW kata Abu Darda daripada Nabi SAW qala baginda bersabda ada kalimah ahadukum seorang kalian ayaqra'a fi lailatin untuk baca dalam satu malam thulutsal Qur'ani sepertiga Quran. Lemah sangat ke, tak larat sangat ke untuk membaca seorang kamu ni pada waktu malam sepertiga Al-Quran. Takkanlah tak ada dia takkan lemah sangat. Qalu, mereka kata wa kaifa thulutsal Qur'ani dan bagaimanakah sepertiga Al-Quran tu? Macam sepertiga Quran tu. Qala baginda bersabda qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas tu huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'ani menyamai sepertiga Al-Quran. Dia sepertiga Al-Quran ni bila disebut sedemikian okey, dia kata sepertiga Quran, dia kata kenapa dia kata sepertiga Quran? Dia kata sepertiga Quran qul huwallahu ahad ni kata Qadi Iyad, dia kata Qal Marizi dikatakan makna dia seperti Quran ni adalah tiga sudut. Dia kata Quran ni ada kisah-kisah dan hukum-hukum. Okey. Kisah-kisah, hukum-hukum dan sifat-sifat Allah. Tiga. Okay, ada kisah-kisah, ada hukum-hukum, ada sifat-sifat Allah. So memang bila sebut tentang sifat Allah Ta'ala ni,
Itulah surah Al-Ikhlas, menerangkan tentang sifat Allah Azza wa Jalla. So, jadi dikatakan 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 tentang lafaz seperti Quran tu, maksudnya bila orang tu mengejar pahala Allah Taala, tak kira orang tu baik ke alim ke tak alim ke, jalan untuk jalan untuk mendapatkan ini adalah sebenarnya jelas boleh. Dekat sini kita kata kelebihan dan keutamaan. Okay. Sebab bila sebut seperti Quran dia kata ada kisah, ada hukum, ada sifat Allah Ta'ala. So sifat Allah Ta'ala ni yang ruang masuk padanya tajuk hadis tadi. Okay, faham jadi ada yang kata pasal dia tauhid. Ada kata tauhid tu adalah sepertiga dari Quran. Tapi kita balik pada asal yang disebut tu tadi secara jumlah detail tak ada. Jumlah yang detail. Jumlah yang terperinci. Jumlah terperinci tak ada. Okay. Dah berapa sepertiga tadi berapa kan? Pasal ayat Quran pun kita tahu percanggahan berlaku berkenaan jumlah ayat Quran tu berapa. Okay. Dan satu riwayat dia kata, Inna Allah jazza'a, Allah Ta'ala menjuzuk-juzukkan Al-Quran 3 juzuk, 3 bahagian. Faja'ala qul huwallahu ahad juz'an min ajza'il Quran. Maka orang jadikan surah qul huwallahu ahad tu satu juzuk daripada juzuk Al-Quran. Maksudnya qul huwallahu ni merangkumi semua. Dia macam-macam rumusan lah. Rumusan datang, penjelasan datang kemudian. Okey. Menjuzuk-juzukkan Al-Quran. Lalu dia menjadikan, bagi dia menjadikan qul huwallahu ahad juz'an min ajza'il Quran. Satu juzuk daripada juzuk Al-Quran. Satu juzuk daripada juzuk Al-Quran. Mana 3 juzuk, qul huwallahu tu mewakili satu. Sepertiga daripada Al-Quran. Okey. Dia kata wa fi riwayatin, dan satu riwayat lain, tiga. Kemudian 394. Wa an Abi Hurairah anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah anhu, okey. Dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata ihsyadu. Uhsyudu. Dibaca uhsyuru. Hasyara yahsyuru, hasyada yahsyudu. Yahsyudu dia kata bagi tubuh. Nabi kata uhsyudu. Itu uhsyudu fa inni sa'aqra'u 'alaikum thulutsal Quran. Sebenarnya aku akan baca kepada kalian sepertiga Al-Quran. Lama. Fa hasyada man hasyada. Lalu berkumpullah siapa yang berkumpul. Summa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi keluar daripada biasa kalau keluar ni maksudnya daripada rumah ke masjid. Dia kata summa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qara'a, dan keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda membaca, nanti baginda membaca qul huwallahu ahad, betul. Thumma dakhala, baginda masuk balik ke dalam rumah. Faqala ba'duna li ba'din, maka berkata sebagian kami kepada sebagian lain, inni ara hadzal khabara, hadza khabara ja'ahu minas sama'. Kita aku melihat ini adalah yang Nabi SAW sebut ni adalah khabar yang datang kepada baginda daripada langit. Fadzalika alladhi adkhalahu. Dia kata fadzalika alladhi adkhalahu. Fadzaka alladhi adkhalahu. Okay, itulah yang masukkan Nabi SAW semula dalam rumah. Mana masa Nabi keluar tu, Nabi masuk rumah cepat sebab mungkin wahyu nak datang. Nanti dia kata. Jadi maksudnya perbuatan Nabi SAW berbeza. Panggil apa? Berlainan penjelasan Nabi SAW. Bila Nabi sebut tentang qul huwallahu tu sepertiga Al-Quran, Nabi baca pada mereka,
Sahabat terpinga-pinga lah. Tapi Nabi terangkan itu adalah apa sebenarnya apa Qul huwallahu tu itulah dia. Cuma sahabat Nabi yang assume lah Nabi masuk rumah tinggalkan mereka macam tu sebab Nabi dapat wahyu, diterima wahyu. Alladhi adkhalahu dia kata. Thumma kharaja Nabi, kemudian Nabi keluar balik. Nabi keluar semula. Dia kata Nabi Allah SAW faqala Nabi SAW bersabda. Nabi SAW bersabda, inni qultu lakum sa'aqra'u alaikum thulutsal Qur'ani ala innaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Maksudnya aku telah kata kepada kalian bahawa aku akan baca kepada kalian aku akan baca kepada kalian sepertiga Al-Quran. Maka disebut itu ala ketahuilah innaha ta'dilu thulutsal Quran. Ia apa suratul Ikhlas tu benar-benar menyamai sepertiga Al-Quran. 395 wa 395. Wan Aisyah daripada Aisyah radhiyallahu anha. Alam Ustaz. Aisyah radhiyallahu anha. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Dia tak maknakan kalau baca 3 kali maknanya satu Al-Quran kan? Tak. So tapi dia pasal bila dijuzukkan kepada 3, maksud dia adalah 1/3 Quran tu punya tajuk tentang Allah. Tentang tajuk Allah SWT. Dia macam ada bahagikan. Kalau saya tengok ada satu apa penjelasan dibuat oleh salah seorang apa pensyarah. Dia letakkan, dia kata dia tajuk dia Mabda'ut Tauhid fil Quran. Ni tajuk yang kita ada bentangkan dekat Baitul Salam. 7 tajuk daripada surah Al-Fatihah sampai surah Al-Imran. Al-Imran tak masuk An-Nisa. Ya, 3 surah lah. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran. Dia tunjukkan kat mana dalam surah tersebut kedudukan tauhid. Yang mana tauhid tu ketika mukadimah dia kata tauhid dalam Quran ni sebenarnya intipati utama. Cuma cara presentation tauhid tadi bila kita sebut tentang sifat Allah, nama Allah, tentang Allah Ta'ala sendiri, itu 1/3. Kemudian 1/3 Quran tu adalah berkaitan dengan tajuk hukum-hukum. Betul, hukum-hukum maksud dia pelaksanaan tauhid tadi. Bila kita praktikal tauhid tadi, kita tahu tentang Tuhan kita, maka kita beramal dengan ajaran agama ni ada tanda tauhid. Dan bila Allah cerita kisah-kisah dalam Quran tentang pemusnahan kaum, tentang para anbiya, tentang orang soleh, semua tu adalah cerita tentang ahli tauhid. Sama lah macam kisah kita sebut ni. Ada kisah, ada hukum, ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan intipati keseluruhan dia adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kata bila kita baca sebahagian, kan macam inilah, tayar kereta ada 4. Kalau kita ada tayar kereta 4, kita beli 3 set. Ia belum lagi jadi apa? Sebiji kereta yang komplit. Kalau enjin kereta ada 3. 3 enjin. 1, 2, 3. 3 enjin kita ada. Selagi tak bersama dengan kereta sebut tak dikira. Faham Jadi kalau kita kata apa macam kereta tu kan. Tayar kita 12. Bukan maksud kita ada sebiji kereta. Macam juga enjin 3. Berapa persen? Pasal percentage. So, sekarang ni bila Nabi kata 1/3 dan Nabi terangkan ia adalah betul-betul menyamai 1/3 Al-Quran. Ya. Itu maksud dia. Baik. Kemudian daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Nabi SAW ada Nabi SAW bahawa Nabi SAW ba'atha rajulan ala sariyatin, baginda utuskan seorang sahabat, seorang lelaki dengan para sahabat ke atas satu rombongan tentera. Fakana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. Lalu dia kan dia lelaki berkenaan yang dilantik Nabi SAW sebagai ketua kepada pasukan tersebut, dia baca untuk sahabat-sahabat dia yang solat, lalu dia akan tamatkan dengan qul huwallahu ahad. Sentiasa dia akan baca rakaat kedua pun lepas tu qul huwallahu ahad. Dia masih lagi peluang untuk sebut baca qul huwallahu. Okay. Lalu dia tamatkan solat dia dengan qul huwallah. Falamma raja'u dzakaru dzalika li Rasulillah. Bila mereka semua pulang daripada peperangan, dia kata mereka sebut itu kepada teman baginda. Okey. Mana bila mereka balik pada mereka balik pada Rasulullah, mereka sebut apa yang sahabat tu buat. Ketua mereka tu buat apa. Okey. Lepas tu Nabi kata apa?
Faqala, maka Nabi SAW bersabda, saluhu li ay syai'in yasna'u dhalika. Tanya dia, demi kerana apakah, kerana apakah dia buat perkara itu. Mana asyik tamatkan dengan Al-Baqarah, baca surah apa, kemudian sebelum dia rukuk dia akan baca Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maghrib macam tu, isyak macam tu. Dia kata tanya dia kenapa dia buat macam tu. Fasa'aluhu, mereka pun tanya dia. Faqala, maka dia pun berkata, dia kata innaha sifatur rahman. Sebenarnya ia, ikhlas ni adalah sifat Tuhan yang maha penyayang. Fa ana uhibbu an aqra'aha, maka aku suka untuk membaca dia. Dia suka membaca sebab itu adalah tentang sifat Allah. Faqala Rasulullah SAW, maka bersabda Rasulullah SAW, akhbiruhu anna Allah yuhibbuhu. Beritahu dia bahawa Allah Ta'ala telah menyayanginya. Allah Ta'ala menyayangi dia. Okey? Baik. Wallahu a'lam. Ada soalan? So, kita nak baca surah Ikhlas ni, adakah ikut yang Maghrib dengan Isyak tu atau bila-bila Ustaz? Tak kisah, dia kalau ikut pada kisah ni, kisah apa pembacaan kan, dia ada kedudukan dia, tempat-tempat dia, macam zikir pagi petang ketika nak tidur. Pasal kita ingat bila kita nak beramal, membaca dia macam kat sini kan Nabi kata pada waktu malam kan. Kepada awal hadis tadi yang kita baca, Nabi kata adakah lemah seorang kamu untuk membaca pada waktu malam kan, dengan sepertiga Al-Quran. Seperti Quran. Jadi maksud dia dan tajuk galakan untuk membacanya pada waktu malam walau sekurang-kurang. Sekurang-kurang kalau orang tu tak boleh nak qiyam ataupun nak bangun solat lama, maka dia boleh je buat macam ni. Ambil baca surah ni, jangan berhenti daripada membaca. Asalkan dia tak berhenti membaca. Cuma kan kita kata ada yang Nabi tunjukkan bacaan Al-Ikhlas tadi selepas solat. Kemudian ada yang bacaan pagi petang. Ada bacaan ketika nak tidur, ketika ruqyah diri. So semua itu benda tu ada tempat berlainan lah. Ada tempat-tempat berlainan yang mana tak serupa setiap tempat tersebut. Tapi macam-macam kes yang pertama, hadis pertama tadi, Nabi cuma sebut pada waktu malam. Nabi tak kata dua solat ke dan solat. Nabi tak kata dua solat dan solat. Cuma maksud dia hadis kadang-kadang nak ceritakan kelebihan surah tersebut walaupun dia pendek, tapi kedudukan dia hebat. Itu maksud dia. Jadi Nabi suruh baca itu sebab itu sebab itu. Baik. Okey. Okay, soalan lain? Ada soalan lain? Tak ada Okay, tak ada, kita berhenti sini. Nanti kita akan ambil mu'awwidhatain. Dah sikit lagi. Nak habis tak lagi. Mu'awwidhatain. Kemudian tajuk kelebihan Quran orang hafal Quran, baca Quran, mengajar Quran. Nanti kita ambil satu-satu lah tajuk-tajuk tambahan lagi. Sebelum kita masuk kepada bacaan dalam solat. Cara bacaan dalam solat. Okay, baik. Kita berhenti sini Ada soalan lain? Tadi Ustaz kata Quran tu dibagikan 3 juzuk tu, banyak 3 bahagian. Satu yang kisah-kisah. Ya betul, 3 bahagian. Juzuk tu bahagian lah. Dia bukan juzuk bacaan, juzuk kandungan, konten. Maksudnya meaning konten Quran tu. Satu kisah-kisah. Dia ada 3 kan. Dia ada pertama sifat Allah. Sifat Allah tak satu. Ada hukum, ada kisah-kisah lama. Kisah-kisah, hukum dan juga tentang sifat-sifat Allah. Itu yang 3. Okay. Bahkan memang kita kata yang saya kata ada satu penjelasan lain dibuat memang serupa juga. Cuma dikatakan semua balik pada tauhid. Pasal kisah yang datang dalam Quran, kisah ahli tauhid dan kisah apa? Kisah orang yang tak ikut tauhid. Kemudian bila hukum hakam tu adalah penzahiran mentauhidkan Allah Ta'ala. Sama je, 3 Hukum hakam tu adalah penzahiran bagi tauhid kepada Allah. Baik. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Tak ada. Okay, tak ada, kita berhenti sini. InsyaAllah sambung kemudian. Wallahu a'lam.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.